Ini bab perkahwinan Zainab binti Jahsh, yakni dengan Nabi SAW, dan turunnya hijab. Turunnya hijab maksudnya turunnya ayat hijab. Wa itsbati walimatil urs, dan bab ini juga membuktikan adanya kenduri kahwin itu, kenduri kahwin. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Anas. Ini hadis bahaz, sebab ada beberapa orang Imam Muslim ambil tadi. Ini dia nak sebut ni adalah hadis bahaz, riwayat bahaz. Kata beliau tu maksudnya Anas, apabila habis iddah Zainab, Rasulullah SAW pun berkata kepada Zaid, sebutlah kepadanya tentang aku, fadhkurha alayya, sebutlah kepadanya tentang aku, yakni aku berkenal ke dia. Aku nak menikah dengan dia, gitulah. Qala fantalaqa Zaid, perawi berkata, yakni Anas, Zaid pun pergi hingga sampai kepadanya. Pada ketika itu dia sedang menguli tepung. Tukhammiru ajinaha, tukhammiru sedang asal maknanya bubuh ragi, sedang bubuh ragi ke dalam apa ni, tepung yang diuli, adunan tepung dia. Satu makna, satu lagi dengan makna dia menudung tepung yang telah diulinya. Ketika itu dia duduk tengah tudung, maknanya sudah ulilah. Qala, kata perawi, kata ni siapa ni, Zaid, apabila aku tengok dia, azumat fi sadri, terasa besarlah kepadaku dia tu, besarlah kedudukannya dalam hatiku, sehingga tidak sanggup aku melihat kepadanya. Ini kerana Rasulullah SAW telah menyebut tentangnya. Aku pun memalingkan belakangku dan mundur ke belakang. Faqultu ya Zainab, aku berkata, wahai Zainab, Rasulullah SAW telah mengutuskan aku untuk menyebutkan kepada engkau, untuk menyampaikan kepada engkau bahawa dia ada mengingatimu. Dia ada sebutlah tentang engkau. Qalat, Zainab berkata, ma ana bisani'atin syai'an, aku tidak dapat buat apa-apa sebelum aku bertanya Tuhanku. Dia pun bangkit pergi ke masjid. Wa nazala al-Quran, dan turunlah ayat Quran. Rasulullah SAW pun datang, lalu masuk kepadanya tanpa minta izin, dengan tidak mendapat keizinan. Qala, perawi berkata, faqala, perawi dibawa Anas lagi. Faqala tu makna Anas berkata, kami nampak lagi keadaan kami di mana Rasulullah SAW memberi makan, yakni menghidangkan kepada kami roti dan daging, ketika matahari sudah agak tinggi naiknya. Fakharajan nas, maka ramailah yang keluarlah setelah selesai makan. Tetapi ada lagi beberapa orang yang masih berbual-bual di dalam rumah itu setelah makan. Rasulullah SAW pun keluar, aku juga mengikut baginda. Baginda pun pergi ke rumah isteri-isteri dia dengan memberi salam kepada mereka. Dan mereka pula berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapati isterimu? Qala, Anas berkata, saya tak pasti, sayakah yang menceritakan kepadanya bahawa mereka, yakni orang-orang yang makan di rumah tu, telah keluar, atau baginda menceritakan kepadaku? Qala, perawi berkata, maka Nabi SAW pun balik sehingga masuk ke dalam rumah. Fadhahabtu adkhulu ma'ahu,
aku pun nak pergi masuk bersama baginda, tetapi baginda al-qasitr, menarik ataupun menurunkan tabir di antaraku dengannya, dan turunlah hijab, yakni ayat hijab. Qala, kata perawi, wa wa'izal qaum bima wu'izu, orang ramai telah diberi peringatan dengan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, yakni oleh Allah dalam ayat itu. Ibnu Rafi' menambahkan dalam hadisnya, apa peringatan ataupun nasihat yang diberikan kepada kaum itu, iaitu dalam ayat itu, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum. Itulah, jangan kamu masuk ke dalam rumah-rumah Nabi kecuali diizinkan kepada kamu untuk pergi makan dengan tidak menanti-nanti, menunggu masaknya makanan itu, hingga kepada firman-Nya, wallahu la yastahyi minal haq, Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Seterusnya Anas lagi meriwayatkan, katanya, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan kenduri kahwin kerana mana-mana isterinya seperti mana baginda mengadakan kenduri kahwin untuk Zainab, kerana baginda telah menyembelih kambing ataupun biri-biri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, dia berkata, Rasulullah tidak pernah membuat walimah kenduri lah untuk mana-mana isterinya lebih banyak ataupun lebih baik dari apa yang telah diadakan oleh baginda untuk Zainab. Thabit Al-Bunani berkata, yakni bima ulama, tadi mimma ulama, lebih kurang maksudnya, lafaz saja beza. Qala, perawi berkata, Nabi SAW menjamu mereka makan roti dan daging hatta tarakuh, sehingga mereka meninggalkannya, yakni kenyang lah, kenyang, puas makan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, katanya, apabila Nabi SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, baginda menjemput orang ramai untuk makan. Mereka pun duduk berbual-bual. Qala, perawi berkata, yakni Anas, semacam Rasulullah SAW nak bangun, nak bangun, tetapi mereka, yakni menampakkan macam nak bangun lah, tetapi mereka tidak juga bangun. Apabila Nabi SAW melihat begitu, baginda pun bangun, betul lah. Apabila Nabi SAW bangun, bangkit, maka bangkitlah dari yang hadir itu beberapa orang. Ini Asim menambahkan dalam riwayat dia, dalam hadis dia, dia kata masih duduk lagi tiga orang. Dan Nabi SAW datang lalu masuk pula. Didapatinya orang-orang itu masih lagi duduk. Kemudian mereka pun bangkit dan pergi. Qala faji'tu fa akhbartu Nabi SAW. Kata Anas, aku pun pergi dan menceritakan kepada Nabi SAW bahawa mereka telah balik. Qala faja'a, perawi berkata, yakni Anas, Nabi SAW pun datang hingga masuk. Aku pun nak masuk juga. Baginda SAW pun menurunkan ataupun menarik tabir di antaraku dengannya. Qala, kata perawi, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi, hadilah hingga kepada firman-Nya, inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Diriwayatkan dari Anas bin Malik lagi, kata dia, aku paling tahu, akulah orang yang paling tahu tentang ayat hijab. Sesungguhnya Ubay bin Ka'ab bertanya aku tentangnya. Qala Anas menceritakan. Pagi itu Rasulullah SAW telah menjadi pengantin kerana berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Qala, Anas berkata, Nabi SAW mengahwininya di Madinah. Fada'a an-nas, Nabi SAW menjemput orang untuk makan selepas agak siang, agak tengah hari. Rasulullah SAW pun duduk dan beberapa orang duduk bersamanya selepas wa jalasa ma'ahu rijalun ba'da maqam al-qaum. Setelah beberapa orang keluar, mana masih lagi ada bersama Nabi SAW, hingga Nabi SAW bangkit, famasya,
lalu berjalan, dan aku pun berjalan lah ikut dia hingga sampai ke pintu rumah Aisyah. Kemudian Nabi SAW ingat mereka telah keluar, dia pun balik. Aku pun balik jugalah sekali dengan dia. Rupa-rupanya mereka masih duduk lagi di tempat mereka masing-masing. Faraja'a, Rasulullah SAW pun patah balik pula, pergi ke lain pula. Aku pun sekali lagi pergi pula lah dengan Rasulullah sehingga sampai ke rumah Aisyah. Faraja'a, dia pun patah balik pula, aku pun balik pula. Fa idahum qad qamu, rupa-rupanya pada ketika itu mereka sudah bangun, balik dah. Nabi SAW pun memasang tabir di antaraku dengan baginda, dan Allah menurunkan ayat hijab. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW telah berkahwin, fadakhala bi ahlihi, dan dia telah bersama dengan istrinya. Qala, Anas berkata, ibu saya Ummu Sulaim telah memasak hais, lalu meletakkan dalam satu bekas, dan dia kata, wahai Anas, bawa pergi kepada Rasulullah SAW, katakan, mak saya kirim ini untuk engkau, dan dia kirim salam kepada engkau. Dia kata, ini sedikit dari kami untukmu, wahai Rasulullah. Anas berkata, aku pun pergi bawa makanan tadi kepada Rasulullah. Saya pun kata, sesungguhnya mak saya kirim salam, dan dia kata, ini sedikit dari pihak kami untukmu, wahai Rasulullah. Nabi SAW pun kata, letaklah. Kemudian dia pun kata, pergi panggil ni Pulan panggil, dan orang yang engkau bertemu. Dan Nabi SAW pun menyebutlah nama beberapa orang. Qala, kata perawi, aku pun pergi panggil lah orang yang Nabi SAW sebutkan namanya itu, dan orang yang aku bertemu. Qala qultu li Anas, perawi dibawa Anas, bertanya Anas, saya berkata kepada Anas, berapa bilangan mereka hak pergi itu? Anas menjawab, zuha'a 300, lebih kurang sekitar 300 orang. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kata, wah Anas, buat mari taur itu bekas dia tadi. Anas kata, fadakhalu, mereka pun masuk sehingga penuh serambi rumah dan rumah tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kata, hendaklah membuat bulatan, masing-masing buat bulatan 10 orang, dan masing-masing makan bahagian yang dekat dengan dia, bahagian hak dekat dengan dia, jangan jongak lah ke jauh, hak dekat dia. Anas berkata, mereka pun makanlah sehingga kenyang. Dia kata lagi, fa kharajat ta'ifatun, ada satu golongan sahabat keluar, tapi satu golongan yang lain dan hak lain pula masuk pula, sehingga semua sekali makan, selesai makan. Anas pun berkata kepadaku, faqala li, Nabi SAW pun berkata kepadaku, wahai Anas, angkatlah. Anas berkata, saya pun angkat, saya tak pasti ketika saya letak tu lebih banyak ke makanan itu, atau pada ketika saya angkat, mana tidak terjejas, tidak kurang. Qala, Anas berkata, beberapa orang di antara hadirin itu, di antara orang-orang yang dijemput itu, masih lagi duduk berbual-bual di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah duduk yakni melayani tetamu dia tu, sedang isterinya pula memalingkan mukanya ke dinding. Memalingkan mukanya ke dinding. Fasaqulu, pasal apa? Pasal tidak ada hijab, tidak ada apa kan? Semua salah lah. Fasaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuatkan menyebabkan jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keberatan, jadi puasa susah, menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun keluar lalu memberi salam kepada isteri-isterinya, kemudian mari balik pula. Bila mereka tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah balik, mereka pun berasa bahawa Nabi bahawa mereka telah menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuatkan Rasulullah berasa keberatan. Qala fabtadarul bab, perawi berkata, mereka pun cepat-cepat meluru pergi ke pintu. Fa kharaju kulluhum, semua mereka pun keluarlah.